Ya, apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all our brothers, sisters, family and friends, and welcome to the very episode tonight. Again for the second episode, My Journey to Islam, exclusively organized by ACSIN, Allied Coordinating Committee of Islamic NGOs. So welcome everyone. So I hope everyone had a good day, and yeah, if you're online, we invite you to share, click the share button if you're on Facebook, so that we can share the story with more friends, and together we berdakwah sama-sama. All right. So once again, welcome everyone. This is a very episode of My Journey to Islam, a very, very exclusive sharing session. And tonight we are on the second episode. All right. So my name is Elaine Aisha. I'm the moderator for tonight, right? So Alhamdulillah, I'm very, very happy and glad to see everyone once again. I think we have some audience from our last episodes, and we also have some new faces here. And we are on two platforms. We are on Zoom, and we are also on ACSIN's fan page, Facebook. All right. So again, if you're on Facebook, let's keep on share, because that is one of the most easiest way for us to berdakwah. Click share and we can get this story out and touch more people and show the beauty of Islam, inshallah. All right. So tonight we are very, very honored to have invited a very special guest to be with us tonight. All right. And dia bukan calang-calang orang. Okay, let me do a quick introduction. So our guest tonight, it's actually he has very, very active, yeah, in the dakwah, in activities. He has actually became a Muslim, reverted, okay, more than 35 years, more than 35 years, okay. And even though he's retired now, but he's still involved with activities at NGO and all that. And he was actually once recognized as the tokoh Ma'al Hijrah Saudara Kita Negeri Selangor. That was back in 1999. Anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 2003. Alright, so without much further ado, oh yeah, before that, let me just read out his penglibatan, his involvement, right? Guest speaker kita pada malam ni adalah juga pengasas dan presiden Persatuan Dakwah Islamiah dan Kebajikan Saudara Baru India se-Malaysia, Al-Hidayah. Dan beliau juga adalah ahli Majlis Dakwah Negeri Selangor, MAIS, pembantu Mubalik Kamil, MAIS dan JAIS, ahli surau Maubal Huda Sungai Buloh, dan guru agama bagi MAIS dan juga JAIS. Okay, buat seketika. So malam ni dengan besar hati kita ingin menjemput kita punya guest speaker, our guest speaker ready. Alright. So let's put our hands together. We would like to tonight with Ustaz Abdul Latif Sataran. Right, Ustaz, are you ready? Yeah, thank you. Alright. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sangat Ustaz kerana luangkan masa untuk sama kita malam ni. Alright. We're going to have this session, kita campur Ustaz ya. Ada penonton kita, ada yang mualaf, yang berbangsa Cina, India, dan juga kita ada kawan-kawan, saudara baru, ada yang bukan Islam juga lagi. Wow. So dalam sesi ni insyaAllah kita boleh berbahasa dalam bahasa Malaysia dan campur sikit dengan English jugalah. We can do a mix. Alright. So so sebenarnya kita nak dengar daripada Ustaz, sebenarnya what is your turning point? Apa yang buat Ustaz Latif memilih agama Islam? That was what? Lebih dah 30 tahun, 35 tahun? Yeah.
Alhamdulillah. mungkin Ustaz boleh. Ialah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Maybe the line ada gangguan sikit ya. So NGO yang membagi galakan dan bantuan dan juga support for me dalam bidang dakwah dan seterusnya. Dan ini bukan hari ini punya soalan sebenarnya. Semenjak masuk Islam sampai itu pergi mana pun orang tanya itu saja soalan. 35 tahun jawab the same question, the new converts, walaupun dah 35 tahun, still new convert lah. Itu pasal mungkin ada nama saudara baru, macam kampung baru lah di Malaysia, sampai sekarang kampung baru juga. Ataupun sudah Oleh tak kerana itu, berapa tahun pun dia kampung baru, begitu juga saudara baru, walaupun 35 tahun. Tapi tak ada masalah. Alhamdulillah, turning point semua orang tanya, saya sebenarnya bukan nak minat pada Islam pada awalnya. Ada seorang sahabat saya ingin pergi jumpa seorang dukun, iaitu dia kata di sini bermula nak belajar ilmu macam-macam, ilmu kebala, dia boleh berubat lah. Kawan saya, nama dia the schoolmate lah, nama dia Prabagaran. Dia ada dekat Kuala Lumpur Baru. Dia bawa jumpa saya kawan dekat Ampang. Seorang kawan yang kawan dia lah. Dia pun seorang saudara baru, kemudian dia tunjukkan seorang ustaz. Ustaz lah. Mana dia bidang itu, ramai orang mari jumpa dia pasal ada menghadapi masalah. Dia buat berubat dan juga begitulah. Saya pun minat lah bila ada ramai orang datang, jumpa cara dia berubat tu semua. Lepas tapi ingin belajar, ingin tahu sedikit lah. So, hari-hari saya pergi jumpa, tapi cara dia layan saya lah, mungkin saya kata begitulah. Tapi banyak lama kan. Cara dia approach dalam satu cara baik, walaupun belum Islam lagi, tapi dia ada satu akhlak yang baik. Dia jemput saya, cakap lemah lembut, walaupun dia tua, saya muda, tapi dia hormat. Dia cara-cara dia, akhlak dia, aku minat cara dia. Kemudian dia berubah dan juga dia tolong orang. Saya pun minat lah. Sambil saya kata, saya pun ingin belajar, boleh ke? Boleh, apa salahnya? Begitu. Ada sampai masa tu, ikut-ikut satu hari, tiba-tiba bulan Ramadan, mereka puasa. Bila puasa, saya takkanlah nak, dulu selalu dapat jugalah tarik apa. Masa puasa, saya tak dapat apa. Saya pun tengok tak ada apa, saya pun nak makan depan mereka, saya pun segan. Saya terpaksa puasa lah. Saya pun puasa. Tapi beberapa hari kemudian, Tok Guru dia tu tanya, you tak makan ke? Pasal dia ni cacat mata. Dia kurang penglihatan tak ada. Lalu dia kata, you tak makan ke? Saya tak ada. Saya pun puasa. Dia gelak. Dia kata, laughing at me. Buat apa you buat kerja ni? Ini bukan you punya hal. Puasa ni untuk orang Islam. Dia orang Islam puasa dapat pahala. Kalau you puasa, tak ada lapar dan dahara saja. Nothing you will get. No reward for you. Itu yang saya rasa. Dah berapa hari, mungkin 2 minggu ke 3 minggu, baru dia cakap. Saya pun kata, rugilah saya lama dah puasa, tiba-tiba you bagi tahu. Lepas tu, ini sebenarnya hakikat, tapi saya tak boleh lah halang you. Tapi, kalau masuk Islam, lagi baguslah. Lepas tu dia bagi tahu apa cara masuk Islam macam mana. You dah tengok kan macam mana semua orang Islam. Sampai masa dia orang sembahyang. Ini sehari Islam. Lepas tu saya pun fikir. Lepas dalam 2-3 hari fikir-fikir, saya pun kata saya pun nak masuk Islam. Lepas tu,
lepas Ramadan dia kata okeylah, depan dia saya syahadat dalam bulan Ramadan tu. Syahadat saya belajar dengan dia hampir setahun lebih, belum daftar lagi. Lepas tu baru saya pergi daftar dekat Perkim pada 31 hari bulan Januari tahun 85. 1985, 2:30 petang, hari Khamis, di tingkat 4 Perkim. Itulah first impress saya yang boleh saya masuk Islam. Dia datang sana, dia mensyahadat, kemudian inilah. Itu peringkat awal lah. Lepas tu saya balik dengan dia. Dia peluk saya dengan macam layanan istimewa. Sebelum tu kurang. Lepas masuk Islam, itu. Lepas tu dia mandikan saya. Kenapa you nak mandikan saya? Yalah, mandilah, hilangkan segala adas dalam tubuh kamu you. Mungkin ada orang kata itu mandi bunga. Tapi saya ingat apa mandi bunga? Bukan mandi bunga, hilang. Cuma wangi-wangi sikit lah. Dia taruh bunga wangi, kasih mandikan. Pertama kali umur 26 orang mandikan saya. Saya pun malu. Tapi laki lah, tak apa kan. Itu cara dia, permulaan tu saya minat dengan dia. Kemudian saya belajar the basic Islam dengan dia lah. Itu turning point saya lah. Masya Allah, cara Ustaz cerita ni macam baru je berlaku. Ya, saya punya begitu. Macam kejap baru lagi begitu juga. Walaupun dah berapa tahun Ustaz tadi cakap? 30 lebih? Ya, tahun 85, 84 begitu. Tapi 85 saya daftar kan. Begitulah. Macam mana pun saya ucap jugalah kawan yang bawa saya, iaitu masih lagi kawan lagi, Prabhakaran. Dia yang tunjuk dia, kemudian saya Islamkan. Tapi dia tak dapat hidayah, dia belum Islam lagi. InsyaAllah kita doakan. Ya. Tapi itulah cara Ustaz cerita tu memang it's just yesterday. It just happened. And memang dengan time, hari, waktu semua tu Ustaz boleh ingat. Hari apa, tarikh, itu pukul mesti. berapa. Ya. Itu sejarah dalam hidup saya. Mana boleh lupa kan. Like a baby, penting kan? Newborn baby lah, tapi baby besar lah. Newborn baby. Alright, so I think that is one of the very memorable. Salah satu kenangan yang manis yang memang sampai hari ni kan, bila Ustaz Latif cerita tu pun macam baru lagi berlaku dengan detail-detail yang Ustaz dapat ceritakan. So selain daripada that moment of masa revert tu, ada lagi tak mungkin, I'm sure ada banyak. I'm sure for the past 30 over years ada banyak episodes ataupun moment lah, katakan perkara yang berlaku. Tapi malam ni kita nak minta kalau Ustaz Latif boleh ceritakan mungkin satu kenangan yang paling manis yang sampai hari ni Ustaz boleh ingat dan ingin berkongsi dengan kita semua. Ada tak? Ada. Yang manis tu saya rasa bila saya dah masuk Islam, kemudian lama-lama belajar agama, dan juga awalnya belajar di Jawi. Bila di Jawi, hari-hari kelas lah. Ada 3 kelas. Masa tu Ustaz yang ajar saya, Ustaz Ghazali Abdul Ghani, Ustazah Hajah Maryam, dan juga Ustazah Salasia. Dia orang ajar pagi dan tengah hari dan petang. Saya masa itu kerja telekom, shift duty. Saya di banyak kelas lah di Jawi. Awal-awal saya belajar di Jawi lah tu. Kemudian dalam 2 tahun lah mungkin saya belajar di sana. Lepas tu saya masuk belajar. Pasal apa? Yang manis tu, apabila kita nak saudara baru, apabila seorang tahu kita masuk Islam, ini dia orang macam di telekom sendiri. Kawan-kawan saya yang orang lama, dia kata otai-otai lama semua, dia orang pun bagi galakan. Tapi orang Islam lah. Dan masa yang sama, ada kawan-kawan yang bukan Islam, adalah yang marah, adalah tegur, lain dan negatif sikit lah.
Tapi walau macam mana pun bila bagi digalakan, dan juga masa tu masih saya bujang lagi, ikutlah suka dia orang ada yang jumpa pergi rumah dia tidur sana. Begitu saya seronok. Mana satu the early stage lah dia orang galak bagi tunjuk ajar dan pasal apa saya belajar cara sembahyang pun dekat surau Istana Negara sana, Kampung Delima yang sebelah dengan Telekom. Masa tu ada pernah lah arwah Ustaz Asandin, dia pernah ajar saya, Ustaz Aspani dan juga ramai lah yang saya pergi sana. Tapi yang perkara yang lucu sikit, saya nak belajar mukadam. Masa tu Ustaz Asmani arwah tu, dia nak ajar saya mukadam, saya pun pergi belajar lah duduk. Ada budak-budak tadika ke apa, sekolah agama punya budak-budak kecil kan, dia orang tengah mengaji di belakang. Tapi saya pun pergilah, dia ajar saya alif bata. Yang paling ni, budak-budak kecil dia cakap, ini yang gumuk keling ni nak belajar, tak malu baru belajar alif bata, dia cakap tu. Itu bukan, saya rasa budak-budak seronok kan. Tapi saya belajar sampai inilah dia orang bagi galakan, sehingga yang kata yang manis tu apabila dah belajar di Institut Sulaiman Perikim, kemudian pertama kali menerima anugerah tokoh saudara baru, tokoh majelis saudara baru di peringkat negeri Selangor. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diterima oleh dia terima dari tangan Sultan sendiri. Sekarang Sultan ni kan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris ni di Masjid Negeri. Itu yang buat saya begitu gembira dan seronok. Mana satu perkara yang paling inilah, mungkin kalau saya belum tak masuk Islam, tak pernah jumpa Sultan, tak pernah salam dengan dia, mungkin tak dapat terima apa. Itulah saya rasa satu perkara yang paling manis yang mula-mula berlaku pada diri saya. Ya, itu yang pertamalah. Yang keduanya, 2003 saya terima anugerah Maulid Rasul, peringkat kebangsaan yang sampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, masa itu Agong Sultan Jamal Lail di Stadium Bukit Jalil, bukan main bola, tapi terima anugerah di sana. Itu yang saya sekali lagi, mana Islam, malah apabila terima Islam, saya dah apa yang ni, tak ada niat pun ada dah capai dah. Tak pernah. This is the first award, national award saya dapat tu, alhamdulillah. Mana di situlah saya usaha lagi lebih giat dalam dakwah. Itulah buat saya galakan apabila nak buat teruskan dakwah sampai sekarang. Alhamdulillah, dan insyaAllah saya akan teruskan juga. Masya Allah, Masya Allah. Itu memang satu motivasi ya. Saya boleh imagine there was a big motivation bagi Ustaz sendiri ya. Saya ingat lagi. Sambil itu ada satu lagi perkara, saya 2002 dapat pilih pergi menunaikan haji di Mekah. Dia tetamu diraja. Masa tu King Fahad, dia sponsor dalam Malaysia. Saya pun dapatlah salah seorang daripada yang pilih dari Malaysia ini. Saya pun bersama dengan beberapa sahabat dan datuk-datuk jugalah, kita pergi haji di 2002. Tak sangka, tak ada duit apa tak ada, tapi free. Itu yang best tu. Alhamdulillah. Okay. Saya ingat lagi bila cerita dengan Ustaz, cerita pasal dakwah kan. Maybe boleh tak saya minta Ustaz untuk nak share apa yang kita cerita, yang kata pakai nombor 2, apa the technique of 2 untuk berdakwah tu. Oh, saya tu. Okay. Dua tu. Bukan, saya selalu bagi tahulah ada kawan-kawan sahabat-sahabat, mana apabila kita pendakwah ni, ramai orang rasa nak belajar tinggi, nak dapat sekolah PhD baru boleh dakwah, dia pun tak tahu. Tapi saya ambil satu pendekatan
Mungkinlah dulu saya dengar juga dengan ustaz-ustaz ceramah, dengar banyak kali saya dengar ini ceramah dalam ramai orang ceramah cerita, tapi saya dapat dia punya isi tu mana saya menghayati apa yang dia orang sampaikan, iaitu Rasulullah SAW dapat sebagai nabi, Allah lantik dia sebagai nabi ketika dia ni. Kemudian dia balik, dia kata dia jumpa rumah, dia pun selimutkan dia. Kemudian dia cerita pada isteri dia, Siti Khadijah, kenapa, apa berlaku sana di gua ini. Ya, saya dah jadi nabi. Allah kata, apa patut mau buat? Dia orang kena buat, ucaplah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Iya, itu je, terimalah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Lepas dia pun terima sebagai isteri. Lepas tu adalah orang beritahu. Saya dengar lepas tu cerita ni ada orang beritahu pada Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa you kawan Muhammad sudah jadi lain macam? Dia kata dia ada Tuhan yang baru. Ni. Betul ke? Siapa yang cakap? Muhammad yang cakap. Kalau dia cakap mesti betul. Dia tak pernah orang yang tipu dan bohong. Dia pun jumpa. Mana Abu Bakar jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, saya dengar ni betul ke? Ya, apa sebenarnya berlaku? Ini dia cerita, kemudian dia kata, saya nak buat apa? You kena terima Islam. Bagaimana? Ucap la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Itu je. Dia pun ucap sahabat kan. Inilah sahabat ni. Dia terus terima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu dia tanya balik. Ini yang semua ustaz cerita dalam ceramah. Tapi saya ambil itu poin. Apa you cerita? Dia cakap, saya buat apa sekarang? Beritahu orang lain. Saya bukan pandai. Saya bukan nak cerita apa lagi. You tak payah cerita. Apa you tahu, you cerita. Iaitu la ilaha illallah, mau itu saja. Dia pun dakwah. Ramai. Mana di situ saya dapat satu intipati, mana kalau mau cakap Islam, apa yang saya dapat pada awal, saya faham Islam, begitulah saya sampaikan pada orang lain, supaya mereka pun akan faham. Jangan kita tokoh tambah pandai-pandai, loncat tanah tinggi, ini, itu. Dalam itu, pasti kitab pun tak kita belajar. Kitab yang tak belajar, kita cakap, ini ada dalam itu ada, ini profesor ada cerita. Padahal kita sendiri tak tahu. Oleh kerana itu, apa yang kita buat? Ini dakwah. Lalu itu saya sendiri satu ada formula, simple untuk pendakwah. Tak payah belajar, tak ada. Tapi basically, ucap 2 kalimah syahadah. Bila ada orang masuk Islam, saya dah Islamkanlah hampir lebih 700 orang dalam usahanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana saya jumpa, saya ucap, dia kata ucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengaku tiada Tuhan dan dia melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lepas 2 perkara, pasal apa? Orang baru masuk Islam, dia nak cerita macam-macam tak boleh. Dia punya kepala, apa yang intent dia masuk Islam, itu yang runsing. Macam ramai lagi di kalangan Malaysia, kalau kita ikut sini nak kahwin. Bila nak kahwin, dia asyik dia ingat itu je. Dia ucap apa je, you faham Islam? Faham. You boleh, semua faham. Padahal tak faham pun. Pasal dia nak kahwin. Begitu. Tapi oleh kerana simple yang mualaf ni, yang baru-baru masuk Islam, saya bagi 2 perkara boleh ingat. Pasal 2 ni sengatlah. 2, dia cakap tu, only tu. Dalam Tamil cakap renda. Mana? 2 perkara. Renda. Macam Cina cakap i, ayat i kan. 2 perkara. Mana? Lepas 2 kalimah syahadah. Saya akan cakaplah. Dua ni tu. Kalimah tu sentence. Syahadah ni saksi. Mana you akan jadi saksi atas 2 kalimah ni. 2 perkataan ni. Lepas tu saya cakap. Lepas ni, ingat 2 perkara. Boleh ingat tak 2 perkara? 2 boleh ingat. 2 boleh lah. Tapi nak belajar banyak-banyak tak boleh. Dia cakap Quran ada 6,000 ayat lah. Mana mau belajar? Dia terkejut awal-awal lagi. Mana kita 2 perkara saja. Apa tu? Apa-apa yang disuruh oleh Allah, you buat. Apa-apa yang dilarang, jangan buat. Itu saja Islam. Weh, very simple. Dia cakap, tak payah cakap semua ini, tak payah. Cakap apa-apa yang disuruh, buat. Apa yang dilarang, tinggal.
Habis. Dia cakap, oh senanglah, 2 saja. Ya. Lepas tu 2 perkara you kena jangan buat, dia kata. Apa tak boleh buat? Lagi 2. Dia boleh ingat, lagi boleh ingat. Tadi 2, ini lagi dah 2. Boleh ingat? Boleh, 2 boleh ingat. Dia cakap, syirik dengan murtad. Ini dosa besar. Syirik tu menduakan Allah, sembah selain daripada Allah. Dan murtad ni keluar daripada Islam. Boleh ingat tak? Tak boleh keluar Islam, dosa. Oh, ini sin lah. Oh, big sin, you cannot do. Only 2 things. Okay. Dia pun terima simple. Lepas tu lagi 2 perkara akan tunggu untuk you. Iaitu apa? Surga, neraka. Hell, heaven. 2 perkara, ya. Kalau you buat baik, pergi surga. Kalau jahat, pergi neraka. You sendiri kena pilih. Ya, Allah bagi you akal. You kena yang mana satu baik, yang mana tak baik. Mana 2 perkara saja. Lepas tu, apa yang you untung, you tahu tak? Hari ini you dah masuk Islam 2 kalimah syahadah ni, you untung 2 perkara. Iaitu, apabila dah masuk Islam, you pasti masuk syurga. Confirm syurga. Ya. Lain agama tak ada jamin. Tapi Islam dah jamin dah. The first day you convert, dah jamin. Kemudian, you punya dosa yang you buat semenjak ini. Kalau 50 tahun masuk Islam, umur 50 tahun you buat apa yang dosa, Allah ampunkan. You are sinless. Tidak ada besar. Untung, banyak untung, dia kata. Ini 2 perkara. Ini dua ingat. Saya jadikan formula ini, mana-mana saya pun, malah saya cek ini saja. Sampai sekarang, dia orang seronok, ingat dulu. Lepas tu dia akan, lepas ini baru dia akan boleh belajar. Rukun iman ke rukun Islam. Jangan hari pertama dia terima kita cakap macam-macam, diskusi lah itu, ini tak payahlah. Itu Very nice. my experience dalam dakwah. Masya Allah. Terima kasih sangat Ustaz. I think this is very very interesting because in my experience lah kan, selalu kalau mualaf saudara baru, dia kata banyak benda yang tak boleh buat. A lot of things dia ingatkan Islam ni, oh banyak benda dia tak ingat apa, dia ingat banyak benda tak boleh buat. So macam malam ni Ustaz kongsi ni, 2 lah the starting tadi tu, very simple. Apa yang diwajibkan buat, apa yang dilarang tinggalkan. Senang je, tak payah nak for a beginner lah kan, tak payah nak bombard them with too many. Dan satu lagi lah, saya galakkan orang yang pertama dia jumpa awal-awal ni, seorang non-Muslim ke, jumpa orang yang betul-betul lah. Kalau you nak mau roti canai, jumpa orang yang buat roti canai. Jangan pergi ketuk kereta. Mana begitulah, orang yang nak faham Islam, tanya orang yang tahu agama. Jangan saja-saja yang orang tak sembahyang pun you pergi tanya, dia cakap sembahyang tak bagus. Mana ramai konsep. Tapi saya rasa begitulah. Mana pernah jugalah saya menghadapi kritikan-kritikan ataupun mana benda-benda yang ni, bila terjadi masuk, oh you mualaf masuk Islam oh boleh ya, macam kita tak boleh pula. Dia cakap boleh ya, you boleh tahan ke puasa? Yalah dah puasa. Oi, tak boleh makan 1 bulan Semua orang dengar pun takutlah 1 bulan tak makan. Gajah pun mati. Tapi dia tak bagi tahu, tak makan siang saja. Ini perkara-perkara yang kita kena update lah. Oh, you boleh sembahyang ke? You tahu sembahyang ke? Oh, itu sembahyang pun tak boleh. Kena bagi tahu lah. Semua, oi, 5 kali sembahyang dia kata. 5 kali apa? Bukan 50 kali. Mana ini perkara-perkara yang plus point mencakap ni kena encourage lah pada mualaf. Saya rasa mualaf datang juga jangan soal banyak kita menghadapi masalah ni dalam dakwah ni, jangan pergi tanya dia bila dia nak masuk Islam. Apa sahaja mau masuk Islam? Jangan tanya itu soalan. Apa pasal masuk? Walaupun hari pertama dia nak masuk pasal nak kahwin. Tapi bila ditanya, dia tak mau cakap tu. Saya minatlah, saya mimpilah, saya tu dengar azan. Ini you sendiri akan jadi dia sebagai penipu. Oleh kerana jangan tanya pertama, oh apa pasal masuk Islam?
Dia cakap, Imam masuk Islam. Alhamdulillah. Mari saya tunjuk. Itu saja. Jangan tanya kenapa masuk Islam. Ini tak payahlah. Ya, betul. Ustaz, sebenarnya itu pun membawa kepada satu one of our questions lah. Sebenarnya soalan-soalan tadi saya tujukan tu sebenarnya daripada soalan yang saya kumpul daripada sini juga. One of the last question ya, mungkin Ustaz boleh memberi nasihat lah pada saudara baru kita yang baru je peluk Islam, yang dia sedang mengalami katakan masalah dengan keluarga, because keluarga masih tak boleh nak terima, so dia pun tak tahu macam mana nak handle lah. So mungkin kita boleh minta nasihat daripada Ustaz, maybe something what can do. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa kini. Mana saya rasa lah ini pengalaman, ini semua orang akan menghadapi. Menghadapi daripada apabila masuk Islam. Dia ramai pasal persepsi dia orang Islam. Pasal apa orang ramai yang saudara baru sendiri dah buat begitu. Mungkin itu ya. Mana mau satu orang ibu bapa nak tinggal anak 25 tahun bersama, tiba-tiba masuk Islam, dia tinggalkan ibu bapa, lari dengan tempat lain, dia pergi, dia tak boleh. Ada orang kata, you dah masuk Islam, tak boleh balik rumah you, tak boleh makan ini. Dan itu bukan Islam. Tapi saya galakkan pada saudara-saudara baru yang masuk Islam, kalau selagi tidak ada ancaman nyawa daripada pihak keluarga kita, you masih boleh duduk dengan mereka, masih boleh makan masakan mereka, masih boleh duduk dan apa dia buat. Tapi selagi benda-benda haram tak ada, you kena beli. Kena cari hikmah lah. Mana ramai orang bila masuk Islam, dia tinggal keluarga, dia lari. Tapi saya tak ada. Saya memanglah mula-mula awal lagi adalah sedikitlah dia punya ni. Tapi lama-lama saya masuk Islam, lepas kerja dekat KL, dulu sebulan sekali pun tak boleh, 6 bulan sekali baru balik, Deepawali baru balik. Tapi lepas masuk Islam, setiap bulan saya balik. Setiap jarang. Mana dia orang ada satu profesi yang baik. Keluarga saya support saya. Sebenarnya abang, semua dia orang support. Abang saya bawa saya pergi sembahyang dekat masjid, dia yang bawa pergi hantar ke masjid surau. Begitu. Tapi dia punya ada satu perspektif, dia orang ada satu tanggapan Islam tu baik. Cuma beberapa peristiwa berlaku mungkin yang tidak ada ni, tapi oleh kerana mualaf-mualaf yang baru yang masuk Islam, kalau boleh selagi tidak ada ancaman daripada keluarga, kita boleh bersama dengan mereka, tunjuklah cara akhlak yang baik, yang betul, Islam yang sebenarnya. Tapi janganlah masuk Islam pergi korek dia punya duit, ambil dia punya duit, habis dia cakap apa you Islam, you sana pun korek, sini pun korek, apa punya. Tak ada, biar kita akhlak-akhlak baik dalam mengikut Islamik lah. Itu yang kita Islamic way. Islamic view. Itu ya. Terima kasih sangat Ustaz. Saudara baru, our friend who had actually asked this question. So, do the right thing and be a better Muslim, be a better person. Okay, be a better son, because I know that whoever is asking this question, most probably Chinese New Year is coming, and most probably is feeling very afraid to go home and to celebrate Chinese New Year with the family. So, like what Ustaz just mentioned, show it to them that actually Islam is making you and teaching you to become a better son. Ya, itulah carilah kita dah kena ugut dengan apa yang berbahaya. Kalau tidak, baliklah for your family. Alright. So terima kasih Ustaz. I wish we have more time. Just that kita pun dah masuk. So saya nak ucap terima kasih. Thank you very much Ustaz Latif kerana meluangkan masa untuk kita pada malam ni dengan program kita My Journey to Islam. So yeah, to all our friends and fans and audience, thank you very much for spending time with us. And we hope in our next episode, which is next month on the 3rd
Friday at 9 o'clock at night. So dengan ini kita doakan semoga Ustaz Latif dan sekeluarga diberi kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati Allah. And to all our audience, stay safe and follow SOP, alright? And we see you again next time, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Cik Amin ni ada soalan ni. Amin. Boleh. Amin, the recording stop dah. So Amin, Cik Amin, you want to ask any questions? Siapa? Tanyalah. Apa nak tanya. Amin, ni ada siapa ada ni angkat tangan ni? Tak ada kot. I already unmute. Yes, ni kot. Ucap salam je kot. Amin, but he's He has to press it unmute. Unmute. Okay. Here is it? No, not yet. tak dengar. Amin, you want to unmute? No. I already. Okay. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Amin Ui bin Abdullah, mualaf juga, tapi sudah masuk Islam 20 lebih tahun lah. Saya nak tanya saya tanya sedikit untuk Ustaz. Saya itu masuk Islam dulu pertama apa pun tak tahu apa-apa. Semua orang tu macam. Lepas tu saya bercakap dengan Allah, dengan Cina. Allah tak kira apa dia boleh faham, Cina ke, bahasa India ke, apa ke dia boleh tahu. Saya masuk Islam, tak tahu apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim pun tak boleh. Saya ambil tulisan Cina, Bismi itu mi, orang jual mi, ini macam lah. Sambung sampai tak boleh hafal pun. Ya, satu hari saya berdoa, bercakap Cina sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah masuk Islam, apa pun tak pandai, belum cukup lagi lah. Tolonglah, bagilah sedikit lah. Untuk saya pun senang lah. Saya masuk Islam, apa-apa pun tak tahu, puasa pun belum tahu, ya kan? Begitu begini. Kemudian 2-3 minggu kemudian, saya pun taklah bersekolah pandai tinggi, bahasa Melayu pun tak pandai bercakap. Allah sendiri dia boleh masukkan auzubillah ni syaitan rajim, sendiri boleh datang sendiri. Sendiri boleh halau syaitan. Dia boleh masuk dalam hati saya. Ya. Berdoa, pergi rumah itu mak mertua rumah orang puasa, saya tak tahu. Saya baru masuk Islam dulu pertama, dia orang puasa. Saya pergi minum, makan di depan tamu. Puasa senang saja, tutup mulut saja. Itu bapak mertua semua cakap, ini puasa Ramadan. Kamu baru masuk Islam tak tahu apa. Kalau nak minum makan, pergilah belakang. Jangan ditunjuk-tunjuk lah begitu. Sampai sekarang sudah faham lah. Sudah 20 lebih tahun lah masuk Islam, insya-Allah. Alhamdulillah, bagus. Apa soal nak tanya apa lagi? You kata tanyalah. You nak cakap lah. Itulah. Ya, banyak terima kasih Ustaz. Ini malam mengajar kami ya. Dapatlah banyak ilmu. Ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya-Allah. Nak tutup macam mana? Sudah. Tak mau resign. Jazakallah khair Ustaz. Thank you very much. Okay. Ni tak cukup ni, nanti satu hari boleh continue part 2 lah kot. Ada episode dah. Boleh. I think Little House on the Prairie lah. And then Sister ni pun hari ni was excellent, Sister Elaine. Thank you very much. Elaine dah berhenti ke, Sister? Elaine ada? Tak ada. Dah keluar tu. Dah keluar ya. So alhamdulillah. Excellent apa ni lah.
So with that, inilah Ustaz. I think kalau siapa-siapa nak bincang, please continue. Saya rasa ini I just want to inform you kalau dalam the road to the journey to Islam ni next kalau ada bila peluang kontak Ustaz Naim Kedah. Dia sekarang dia jadi pegawai zakat di Al-Usta dan dia jugalah senior lah dekat tempat belajar dulu. Dia ex Armugam. 100 meter runner for negeri Kedah. Oh. State 100 meter runner. Ya, saya pernah jumpa dia. Ustaz Naimul Islam di Kedah. Banyak dia buat kerja dakwah sana. Yes, Baru saya balik Kalau dari. Ustaz boleh bagi kontak. Ya. InsyaAllah saya akan bagi. Nombor dia 019. Oh, terus dapat ni. Terus dapat ambil. 019 423 4191. Ustaz Naim Islam. Saya pernah jumpa masa Aksin buat program hak asasi kemanusiaan di Kedah lah. Okey. Dia ada. Okey, thank you. Ada okey kan? Habis kan? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Alright, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.